Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan tentang cabaran gejala bunuh diri di Malaysia dalam era revolusi industri 4.0. Sebelum saya meneruskan perbincangan kami ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Saya Ani Sofia binti Rosli. Saya Emilia Syahirah binti Zahrul Nudin. Saya Masnisa binti Murah. Saya Nur Izzat Atira binti Roslan. Saya Nur Syahidah binti Muhammad Siddiq. Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu perkembangan yang berlaku di sesebuah negara dengan kewujudan kecanggihan peralatan moden ataupun teknologi yang lebih mengoptimalkan fungsi otak. Menurut Profesor Klaus Schwab, iaitu seorang pengasas Forum Ekonomi Dunia, beliau mengatakan bahawa revolusi industri ini ditandai dengan kemunculan alat-alat teknologi yang semakin canggih yang memberi kesan kepada disiplin, ekonomi dan industri. Pada masa kini, iaitu di era revolusi industri 4.0, gejala bunuh diri sering berlaku di negara kita. Lazimnya, isu ini akibat daripada sikap masyarakat yang menghadapi tekanan sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya para remaja, perlu bertanggungjawab untuk menghadapi cabaran gejala bunuh diri ini yang berlaku di negara kita. Rakyat juga perlu bekerjasama dengan masyarakat yang lain serta mereka juga hendaklah mempunyai kesihatan mental yang baik. Walau bagaimanapun, kajian ini bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai daya pengetahuan yang tinggi tentang perkembangan revolusi industri 4.0 serta menghalang mereka daripada melakukan perkara yang menjejaskan nama negara itu sendiri. Kita sewajarnya bertanggungjawab untuk mewujudkan ketenteraman di negara kita dengan mencari jalan penyelesaian yang terbaik, terutamanya para remaja zaman sekarang agar tidak memberi kesan yang lebih teruk kepada imej negara. Saya serahkan perbincangan ini kepada Emily Syahirah. Okey, baik. Sekarang saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mendorong gejala bunuh diri. Terdapat 4 faktor yang boleh mendorong kepada gejala bunuh diri, iaitu kemurungan, masalah perhubungan, kes buli dan akhir sekali gagal menghadapi tekanan hidup. Faktor yang pertama, kemurungan. Kemurungan merupakan gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih yang berpanjangan. Seseorang yang kemurungan menjadi mudah marah dan kerap merasakan diri mereka tidak berguna lagi. Jadi, apabila seseorang itu merasakan diri mereka tidak berguna, mereka akan bertindak untuk membunuh diri. Faktor yang kedua adalah masalah perhubungan. Masalah perhubungan boleh dibahagi kepada dua, iaitu hubungan peribadi dan hubungan orang sekeliling. Contoh kepada masalah hubungan peribadi adalah masalah putus cinta. Dan contoh masalah hubungan orang sekeliling adalah penceraian ibu bapa. Penceraian ibu bapa dikatakan menjadi punca pada bunuh diri dalam kalangan anak-anak yang merasakan diri mereka adalah punca kepada penceraian ibu bapa. Dan disebabkan itu, mereka memilih untuk membunuh diri supaya tidak rasa sebersalah. Dan faktor yang ketiga adalah kes buli. Kes buli boleh berlaku di institut pengajian dan juga di alam maya. Buli cyber berlaku di alam maya kerana sering dianggap sebagai gurauan. Tetapi gurauan itu tanpa kita sedar telah meninggalkan kesan negatif kepada mangsa buli. Dan akhir sekali adalah gagal menghadapi tekanan hidup. Tekanan dalam hidup seseorang akan tercetus apabila seseorang itu mempunyai tanggungjawab atau tugasan yang perlu diselesaikan. Tekanan yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita adalah seperti tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam pelajaran dan juga tekanan daripada orang sekeliling. Dan 4 faktor itu adalah menjadi punca kepada gejala bunuh diri.
Seterusnya saya serahkan kepada Mas Nisah untuk menerangkan tentang kesan-kesan gejala bunuh diri. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang kesan-kesan gejala bunuh diri. Ianya terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah kesan bunuh diri kepada diri sendiri. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita akan berdosa besar jika membunuh diri. Dalam firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Kita sebagai umat Islam wajib patuh akan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita untuk patuh tu, kita kena kuatkan rohani kita yang lemah dengan cara perbaiki solat kita, berzikir dan lain-lain. Yang kedua, kesan bunuh diri kepada keluarga. Seperti yang kita tahu, gejala bunuh diri ini akan memudaratkan orang lain, terutamanya keluarga kita, kerana keluarga ialah orang yang paling rapat dengan kita. Jika kita membunuh diri, ibu bapa akan timbul rasa bersalah. Bagi individu yang sudah berkahwin serta mempunyai zuriat, anak-anak mereka akan mendapat pengaruh yang negatif. Mereka akan rasa mereka lahir daripada keturunan yang tidak baik. Dan kesan yang terakhir ialah kesan bunuh diri kepada negara. Jika gejala bunuh diri ini berlaku kepada pelajar, negara Malaysia akan kurang menghasilkan pelajar yang cemerlang kerana faktor yang di atas tadi ialah daripada kes buli. Daripada kes buli, pelajar akan berasa stres. Mungkin kemurungan juga akan berlaku apabila stres akan pelajaran. Jika Malaysia kurang melahirkan pelajar yang cemerlang, kita akan kekurangan pekerja yang kualiti untuk menjaga mutu penghasilan negara Malaysia. Dan seterusnya, negara Malaysia akan terus mempunyai rakyat yang tahap pemikiran yang tidak baik dan cetek. Seterusnya saya beri kepada Iza Atira. Okey, saya akan menerangkan cara mengatasi gejala bunuh diri. Sekiranya kita mempunyai perasaan atau pemikiran ingin membunuh diri, pertama sekali kita perlukan elak diri kita daripada berseorangan. Kerana kesunyian membuatkan pemikiran bunuh diri semakin teruk dan tekanan yang terpedang di dalam diri akan merebak. Hal ini kita perlulah kerap kali berjumpa dengan rakan-rakan dan ahli keluarga. Sekiranya keadaan semakin teruk, kita perlulah berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan nasihat daripada mereka. Seterusnya, sekiranya pemikiran itu makin teruk, kita haruslah menjauhi daripada rakan dan persekitaran yang negatif. Tekanan hidup berpunca daripada individu dan persekitaran yang negatif. Persekitaran yang teruk mempengaruhi kesihatan mental seseorang. Oleh itu, kita perlulah memilih kawan yang positif untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Seterusnya, melakukan aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan. Kita perlulah kenal pasti hobi dan minat kita untuk melegakan tekanan dalam diri dan kepuasan di dalam diri. Melakukan aktiviti yang menyihatkan seperti hiking, berbasikal dan berlari. Ini penting untuk melepaskan endorfin, menghilangkan tekanan dan meningkatkan kesejahteraan emosi. Seterusnya, tidak takut dan malu berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan rawatan dan nasihat. Rawatan awal selalunya nasihat menangani masalah yang dihadapi. Doktor akan memberi nasihat untuk kita hilangkan perasaan ingin bunuh diri itu. Okey, seterusnya, bagaimana keluarga dan rakan boleh mengatasi gejala bunuh diri ini? Pertama, bercakap dan bercerita dengan mereka. Cara terbaik untuk mengetahui masalah mereka dengan bercakap dan bercerita dengan mereka. Susah bagi mereka untuk meluahkan sekiranya diorang ada masalah. Dengan cara bercakap dan bercerita membantu menyelesaikan masalah mereka. Seterusnya, ahli keluarga dan rakan bolehlah menawarkan telinga untuk mendengar masalah mereka dan menunjukkan bahawa mereka tidak bersendirian.
menawarkan telinga menghilangkan kesepian dan perasaan negatif yang terpendam. Seterusnya, mendapatkan bantuan profesional. Keluarga dan rakan perlulah hubungi talian krisis untuk dapatkan nasihat dan rujukan untuk pastikan mereka mengambil ubat dan temujanji yang ditetapkan oleh doktor. Membuat perancangan keselamatan. Keluarga atau rakan perlu mengenal pasti pencetus yang boleh mencetus krisis bunuh diri seperti tarikh lahir anak, tarikh perkahwinan dan sebagainya. Buang segala kemungkinan cara bunuh diri seperti pil, pisau dan sebagainya. Keluarga dan rakan teruslah memberi sokongan dalam masa yang panjang. Kerajaan boleh mengatasi gejala bunuh diri ini. Kerajaan telah melancarkan Hari Cegah Bunuh Diri Sedunia pada 10 September setiap tahun. Kementerian Kesihatan menyediakan 45 buah hospital untuk perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental. Ini mereka juga kementerian juga memberi bantuan memberi khidmat kaunseling yang dikendalikan oleh pakar-pakar perubatan yang diberi latihan mengenal pasti dan merawat pesakit gangguan mental. Kerajaan juga bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan seperti Befrienders dalam melaksanakan aktiviti pencegahan bunuh diri di dalam komuniti untuk meningkatkan kesedaran awam tentang bahayanya masalah mental. Saya serahkan kepada Syahidah untuk slide seterusnya. Okey, sekarang kita berganjak kepada cabaran mengatasi gejala bunuh diri. Cabaran mengatasi gejala bunuh diri ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama diri sendiri, yang kedua keluarga dan yang ketiga persekitaran iaitu masyarakat. Untuk diri sendiri, sebagaimana yang kita tahu pada era modernisasi ini, remaja itu sendiri banyak mengalami tekanan hidup dalam kehidupan mereka yang menyebabkan mereka sukar untuk mengatasinya dan akhirnya menyebabkan mereka mengambil jalan singkat iaitu bunuh diri. Tekanan hidup ni boleh dibahagikan kepada pelbagai aspek iaitu tekanan lambakan kerja, yang kedua tekanan akibat media sosial dan yang ketiga tekanan dalam percintaan dan sebagainya. Daripada tekanan tersebut menyebabkan wujudnya satu penyakit iaitu kemurungan. Sebagaimana yang kita tahu, masalah kemurungan ni menjadi cabaran yang berat kerana semua individu cenderung alaminya kerana masyarakat sekarang tidak terlepas daripada tekanan kerja dan masalah yang rumit yang sukar untuk diatasi. Seterusnya untuk keluarga. Untuk keluarga, sebagaimana yang kita tahu, ibu bapa sekarang ni ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja sehingga mengabaikan perkembangan dan pemantauan anak-anak. Ibu bapa akan memberi gadget kononnya boleh membahagiakan anak-anak dan boleh menggantikan kasih sayang mereka. Tanpa kawalan daripada ibu bapa ni, anak-anak akan mudah terpengaruh dan taksub terhadap aplikasi permainan video yang viral di media sosial. Hal ini terjadi di negara Turki di mana seorang remaja perempuan berusia 13 tahun membunuh diri menggunakan senapan milik bapanya selepas bermain permainan video Blue Whale Game yang dimain di dalam media sosial. Selain itu, kurang interaksi dalam keluarga juga boleh menyebabkan anak-anak tersisih dan anak-anak akan lebih cenderung mendapat kemurungan. Seterusnya, cabaran mengatasi gejala bunuh diri dari aspek persekitaran. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat sekarang ni kekurangan ilmu keagamaan dalam diri masyarakat dan mereka kurang peka terhadap isu ini. Mereka menganggap masalah mental dan kemurungan ini merupakan masalah yang biasa dan mereka tidak mengambil peduli pun masalah ini. Ada juga di antara mereka yang menganggap gejala bunuh diri ini perkara yang tidak salah di sisi agama, terutamanya agama Islam. Hukum membunuh diri ini adalah haram dan termasuk dalam dosa besar berdasarkan firman Allah
dalam surah Al-Isra ayat 33. Jika seseorang itu tidak mempunyai ilmu agama yang secukupnya, mereka akan memilih jalan yang singkat, iaitu dengan membunuh diri untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka juga akan merasakan dengan jalan pintas membunuh diri ini akan menjadi penyelesaian dalam menepuh kemelut kehidupan mereka. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan yang disampaikan oleh Izzah. Okey, kesimpulan untuk projek kami ni, kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 tidak akan berhenti dan kesannya di dalam manusia tidak dapat dielakkan. Penggunaan teknologi yang dengan cara yang salah akan memberi impak yang besar kepada diri sendiri sehingga boleh meragut nyawa diri sendiri dengan cara membunuh diri. Pengurusan tekanan amat penting kerana ia dapat cegah gejala bunuh diri. Setiap individu perlulah mengambil berat tentang kepentingan kesihatan mental kerana pemikiran bunuh diri berlaku disebabkan masalah kesihatan mental. Itu saja daripada kami tentang cabaran untuk pembentangan kami hari ini. Sekian, terima kasih.